Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke sebuah perjalanan merentasi masa dan tradisi. Hari ini kita akan meneroka sebuah tanah yang kaya dengan sejarah, sebuah wilayah di mana budaya berkembang pesat dan warisan diraikan. Hari ini saya ingin berkongsi tentang sebuah kesultanan Melayu yang kaya dengan sejarah dan budaya, yaitu Kesultanan Terengganu. Marilah bersama saya menyelami inti Kesultanan Melayu ini, sebuah tempat di mana gema masa lalu bergema di setiap sudut, dan permaidani budayanya yang terang terbentang di hadapan mata kita. Kesultanan ini merupakan sebuah kerajaan Melayu Islam yang berdaulat yang diasaskan pada abad ke-18, sebuah bukti warisan pemerintahan Islam Melayu yang berterusan di rantau ini. Ia berdiri sebagai mercu tanda tradisi, penjelmaan hidup nilai-nilai dan adat resam yang telah membentuk identitinya selama berabad-abad, dan masih wujud hingga ke hari ini. Sebuah alam yang bukan sahaja telah bertahan dalam ujian masa, tetapi terus berkembang, merangkul masa kini sambil menghormati masa lalunya yang kaya dan penuh sejarah. Terengganu terletak di pantai timur semenanjung Malaysia. Ia terkenal dengan warisan budaya, adat Melayu, dan kesultanan yang berterusan. Keunikan negeri ini turut terserlah melalui seni, makanan tradisional, dan nilai-nilai Islam yang diamalkan oleh rakyatnya. Kesultanan Terengganu, permata dalam sejarah Melayu, menjejaki asal-usulnya kembali ke awal abad ke-18. Penubuhannya menandakan babak penting dalam naratif serantau, sebuah kisah cita-cita, warisan, dan pembentukan identiti baharu. Asasnya diletakkan pada tahun 1725, dengan kenaikan Tun Zainal Abidin ke takhta. Baginda adalah putera kepada Daeng Menampok, seorang tokoh yang berpengaruh besar dan keturunan orang Bugis yang bangga, pelaut dan pedagang terkenal yang memainkan peranan penting dalam membentuk takdir kepulauan itu. Kehebatan maritim dan dinamisme budaya mereka meninggalkan kesan yang tidak dapat dilupakan di rantau ini. Tambahan pula, keturunan Tun Zainal Abidin meluas kepada Bendahara Johor yang dihormati, bukti keturunan bangsawan Baginda dan jaringan pakatan yang rumit yang mencirikan dunia Melayu. Hubungan dengan keluarga Bendahara Johor ini menggariskan tuntutan Baginda terhadap kepimpinan dan menyediakan hubungan penting kepada struktur kuasa yang sedia ada pada masa itu. Sultan Zainal Abidin Thurs, dengan wawasan untuk masa depan, membuat keputusan penting untuk memisahkan Terengganu daripada pengaruh Johor Riau. Dengan berbuat demikian, Baginda mengisytiharkan dirinya sebagai Sultan Terengganu yang pertama, memulakan era pemerintahan sendiri, dan mengukuhkan kedudukan negeri sebagai kerajaan berdaulat, bebas untuk menentukan haluan sendiri dalam sejarah. Kesultanan Terengganu diteruskan secara turun-temurun sejak Sultan Zainal Abidin I. Antara yang terkenal ialah Sultan Mizan Zainal Abidin, Sultan ke-11, yang juga pernah menjadi Yang di-Pertuan Agong Malaysia ke-12 dari tahun 2006 hingga 2011. Kesultanan ini mengamalkan sistem monarki berperlembagaan sejak pembentukan Malaysia. Sultan merupakan ketua agama Islam dan juga ketua negeri. Sebelum penjajahan British, Terengganu mempunyai undang-undang sendiri seperti Undang-Undang Itikaf dan Hukum Kanun Terengganu. Islam memainkan peranan yang amat besar dan signifikan dalam sejarah pemerintahan Kesultanan Terengganu. Agama ini bukan sahaja menjadi pegangan spiritual, tetapi juga mempengaruhi sistem pemerintahan, undang-undang, dan adat istiadat masyarakat. Pengaruh Islam membentuk identiti negeri ini, memberikan panduan moral dan etika kepada para pemimpin dan rakyatnya. Kesultanan Terengganu mengamalkan prinsip-prinsip keadilan dan kebajikan yang berteraskan ajaran Islam. Bukti awal kedatangan dan penerimaan Islam di Terengganu dapat dilihat dengan jelas pada penemuan batu bersurat Terengganu yang bersejarah, yang ditemui di Kuala Berang. Batu ini menjadi saksi bisu tentang bermulanya era baru dalam sejarah Terengganu, di mana nilai-nilai Islam mula bertapak dan berkembang. Batu bersurat ini ditulis dengan teliti dalam tulisan Jawi, menggunakan bahasa Melayu kuno yang dipengaruhi oleh bahasa Arab, dan dianggarkan bertarikh sekitar abad ke-15 Masihi. Hal ini menjadikannya antara bukti terawal dan terpenting tentang kehadiran dan pengaruh Islam yang mendalam di tanah Melayu, khususnya di Terengganu. Ia adalah warisan berharga yang menceritakan kisah permulaan penyebaran agama Islam di rantau ini. Selepas kemerdekaan pada tahun 1952, Terengganu menjadi sebahagian daripada Persekutuan Tanah Melayu, dan kini Malaysia. Sultan Terengganu juga memainkan peranan penting dalam Majlis Raja-Raja dan berpeluang untuk dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong dari semasa ke semasa.
Sebagai penutup, Kesultanan Terengganu merupakan antara Kesultanan Melayu yang masih mengekalkan identiti Islam dan budayanya sehingga ke hari ini. Kita, sebagai rakyat Malaysia, patut berbangga dengan warisan ini dan berusaha memelihara sejarahnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.